Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jasmine Abu Bakar dan rakan setugas saya pada hari ini. Saya Syafzan Johari dan hari ini Malaysia memilih PRU 15. Kita bersambung lagi menerima batan daripada rakan setugas kita Zulfitri dan juga Ehsan. Tapi pada jam ini kita memberi fokus terutamanya mengenai perkembangan serta keputusan-keputusan besar yang dibuat di Kuching. Dan pada jam ini jika saya boleh kongsikan kenyataan media diterima. Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Haji Openg, iaitu pengerusi gabungan Parti Sarawak. Seperti kita tahu, daripada hari ini pelbagai pertemuan telah diadakan dan ini adalah kenyataan media yang terbaru kami terima yang mengatakan kita semua sedia maklum bahawa tiada sebuah parti mempunyai majoriti mudah bagi membentuk kerajaan setelah selesai PRU 15 pada semalam. Dan menurutnya dunia dan negara kita bakal berhadapan dengan cabaran krisis ekonomi dan keadaannya dijangka akan lebih genting. Dengan itu, GPS telah mengambil keputusan dan tindakan tersebut di bawah demi untuk mengukuh dan menstabilkan negara serta kesejahteraan rakyat. Iaitu pertama sekali, iaitu membentuk gabungan ataupun coalition PN iaitu Perikatan Nasional, BN Barisan Nasional, GPS Gabungan Parti Sarawak dan GRS Sabah bagi membentuk kerajaan persekutuan yang stabil dan kukuh demi rakyat berasaskan pertama sekali menegakkan keluhuran perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Sarawak dan kedaulatan undang-undang yang diperuntukkan dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. Yang kedua, menegakkan hak kebebasan beragama dan amalan kepelbagaian adat resam dan budaya di Sarawak, juga seperti termaktub dalam Perlembagaan Malaysia Perjanjian Malaysia 1963. Dan yang ketiga, autonomi dari segi perancangan, pembangunan, pendidikan dan kesihatan serta perkara-perkara lain yang mempunyai kaitan dan kepentingan untuk Sarawak. Dan fokus dan tanggungjawab utama kita haruslah kepada kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat. Dan tentunya Syafizan, itulah dan ini antara merupakan salah satu antara berita paling penting yang kita tunggu sepanjang hari ini, di mana ini merupakan satu kata putus yang diberikan oleh sebuah kingmaker iaitu Parti Gabungan Parti Sarawak GPS. Kita ulang, di mana GPS setuju untuk membentuk gabungan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, GPS dan juga GRS. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat daripada satu sisi merupakan satu bentuk tidak banyak berbeza ya dengan pentadbiran sebelum ini, dan kita juga nak menyaksikan, kita juga nak tahu ya berdasarkan kepada keputusan yang kita terima hari ini, bilakah kita mungkin akan dapat satu lagi ketetapan yang lain. Contohnya kita sekarang ini dah tahu ya ada pengumuman daripada GPS, kita juga nak tahu bilakah pula akan ada kenyataan balas daripada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Jadi rakan-rakan tugas kita juga ada di beberapa lokasi, terutama sekali di Kuala Lumpur ini. Kita ada ada seorang rakan tugas di depan berdekatan hampir dengan kediaman Datuk Seri Hishamuddin. Kita juga ada seorang lagi rakan tugas yang menghadiri satu sidang mesyuarat yang dijangka akan diadakan oleh sayap wanita UMNO, dan kita juga ada seorang lagi rakan tugas yang sedang dalam perjalanan ke perhimpunan majlis yang diadakan oleh PAS Kedah. Amin. Ya. Dan kita juga tahu pada ketika ini kita akan mendapatkan juga analis penganalisis politik yang boleh mengulas lebih lanjut mengenai gabungan yang telah diumumkan GPS iaitu PN, BN, GPS dan GRS. Kalau kita boleh recap semula keputusan semalam iaitu PH mendapat 82 kerusi, PN 73, BN 30, GPS 22, GRS 6 dan lain-lain 7. Jika anda ke astroawani.com, kita meletakkan di situ kalkulator majoriti, dan kalau saya mengambil kira kalkulator itu, jumlahnya pada ketika ini adalah 111. Dan kalau 111, makanya kita hanya kurang beberapa kerusi lagi untuk sebuah kerajaan ataupun pakatan yang ada dalam kalkulator ini untuk bentuk kerajaan. Tapi kalau kita ada Fauzi Zain yang sudah bersiap sedia bersama dengan kalkulator itu, mungkin Fauzi Zain boleh perincikan lebih lanjut mengenai gabungan ini tadi. Adakah Fauzi bersedia?
Okey, baik. Terima kasih Jasmine dan juga AK, dan pastinya bangun tidur still kita tak dapat lagi nak tahu siapa sebenarnya kerajaan baru bagi pasca PRU yang ke-15. Saya rasa ini kali yang ketiga untuk kita buat corak-corak kalkulator bagi kita nak tahu majoriti siapa yang dapat menembusi ataupun melanggari garis penamat ataupun garis majoriti mudahnya 112112. Baik, seperti yang dikongsikan awal tadi oleh Jasmine dan juga AK secara keseluruhan, saya nak recap balik. Ini adalah beberapa keputusan secara keseluruhan. Barisan Nasional 30, Perikatan Nasional 73, Pakatan Harapan paling tinggi 82, Gabungan Parti Sarawak 22 kerusi, Gabungan Rakyat Sarawak GRS dan juga dan lain-lain termasuklah Warisan, dan juga ada satu kerusi KDM dan juga beberapa lagi kerusi bebas kami gabungkan ataupun kami rangkumkan sebagai 7 kerusi. Baik, kita nak melihat ataupun nak menantikan siapa sebenarnya gabungan parti politik ini. Jadi saya nak kembali kepada senario politik yang pertama seperti yang saya kongsikan pada awal tadi. Kalau nak tahu senario parti politik pertama gabungannya adalah begitu mudah. Kita ambil kira yang paling tinggi iaitu Pakatan Harapan, 82 kerusi akan bergabung dengan Perikatan Nasional 73 kerusi. Ini akan menjadikan kedua-duanya pastinya melebihi 112 atau 155 kerusi. Ini adalah senario paling mudah, kemungkinan jangkaan yang bakal berlaku. Baik, yang kedua, kita boleh melihat masih lagi kita mengguna pakai situasi dan juga kemungkinan senario Pakatan Harapan yang paling tinggi 82 kerusi bergabung dengan rakan ataupun gabungan yang lain. Bukan rakan, maafkan saya, gabungan atau parti politik yang lain. Kita ambil contoh Barisan Nasional yang mempunyai 30 kerusi. Ya, kalau Pakatan Harapan bergabung dengan Barisan Nasional, mereka telah pun melepasi syarat majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Tapi itu senario yang kedua. Kita lihat kepada senario yang ketiga. Saya unklik dahulu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Kita melihat kepada Perikatan Nasional 73 kerusi bergabung dengan Barisan Nasional 30 kerusi. Perikatan Nasional 73 kerusi, Barisan Nasional 30 kerusi, dan kita ambil kira rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak yang mereka gelarkan diri mereka sebagai Borneo Blok Borneo, Gabungan Parti Sarawak GPS 22 kerusi. Ini sudah melihat kepada situasi ketiga, ini sudah melepasi pada syarat majoriti mudah 112. Itu senario ketiga. Senario yang keempat, situasi yang sama, kita melihat kepada Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, dan mungkin ada tambahan daripada Parti Gabungan Rakyat Sabah. Ini adalah senario yang keempat. Senario yang berikutnya mungkin akan ada tambahan daripada rakan-rakan daripada Warisan ataupun bebas, ataupun ada satu lagi kerusi KDM di Sabah. Juga boleh jadi senario yang berikutnya. Ataupun mungkinkah kita akan menyaksikan satu jajaran baru yang melibatkan, saya unklik dahulu. Sebenarnya anda juga boleh cubanya di halaman Esro Awani. Okey, baik. Kita ke Pakatan Harapan. Mungkinkah mereka akan bergabung dengan GPS 22 kerusi dan juga Gabungan Rakyat Sabah 6 kerusi, tambahan selebihnya rakan-rakan Warisan dan juga 3 bebas dan satu lagi kerusi KDM di Kota Marudu. Ini adalah senario yang kelima ataupun senario yang keenam. Seterusnya, adakah kita akan melihat ada berapa lagi yang mungkin saya terlepas? Mungkin kita melihat kepada kita mulakan Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, termasuk juga dengan rakan-rakan bebas yang lain, masih lagi tidak mencukupi. Jadi mereka terpaksa ataupun boleh kira ambil antara Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Ini
adalah senario yang berikutnya. Jadi ini adalah sebenarnya banyak sebenarnya senario yang boleh berlaku apabila kita bercakap tentang gabungan parti politik yang mana yang perlu melakukan rundingan untuk membentuk kerajaan baharu. Jadi Jasmine, mungkin nanti bila bersama dengan penganalisis, saya difahamkan ada seorang penganalisis daripada Sarawak, Datuk Dr. Jennery, mungkin boleh tanyakanlah soalan ini. Kalau kita melihat kepada Borneo Bloc, iaitu gabungan Parti Sarawak dan juga gabungan rakyat Sabah, adakah dan apakah jenis tawaran yang paling besar yang boleh dijanjikan kepada dua gabungan ini, dua GRS dan juga GPS ini untuk membantu mencukupkan kota majoriti mudah bagi mereka ataupun gabungan parti politik yang ingin menubuhkan parti politik. Itu satu. Apa tawaran yang paling besar yang boleh dijanjikan kepada gabungan Borneo Bloc? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh AK ataupun Jasmine boleh tanyakan kepada penganalisis selepas ini, kalaulah telah pun dimaklumkan kenyataan daripada Istana Negara tarikh akhir untuk gabungan parti politik untuk menyerahkan keputusan bagi untuk mewujudkan kerajaan baru iaitu pada hari esok Isnin 2 petang. Kalaulah sehingga pada jam-jam yang terakhir itu masih lagi belum ada satu gabungan yang konkret, yang solid, yang telah pun melepasi majoriti mudah atas konsensus dan juga rundingan, apa yang boleh kita jangkakan? Kerana kalau saya dengar tadi daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk Salihuddin, seorang pakar peguam, boleh tak ataupun adakah akan jadi satu kerajaan yang diwakili kerajaan minoriti yang diwakili oleh persentage daripada semua parti politik? Mungkin dua soalan ni saya nak kirimkan soalan ni kepada AK dan juga Jasmine untuk tanyakan kepada pakar. Baik. Terima kasih Fauzi Zain. Itu dia tadi sedikit perkembangan mengenai percaturan ataupun kalkulator bagi mengira jumlah kerusi melihat kepada kenyataan media yang dikeluarkan GPS. Tapi kalau kita nak recap balik kenyataan media yang dikeluarkan oleh GPS tadi, di mana GPS itu pun bersetuju untuk bersama-sama membuat gabungan parti-parti atau membuat gabungan kerajaan, coalition yang terdiri daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional, GPS dan juga GRS. Ini bermakna on paper mereka sudah ada 131 kerusi. Okey, 131 kerusi on paper, ini berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan oleh GPS. Kita nak tunggu sampai mutlak keputusan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional juga di apakah keputusan yang sudah pun mereka ambil. Jadi ini kita akan orang kata tunggu dari semasa ke semasa. Tapi pada masa sama kita juga ada lagi satu kenyataan media daripada salah seorang MP dari Barisan Nasional, di mana kalau kita boleh naikkan visual ini ataupun kenyataan media ini merupakan kenyataan media dari Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias, di mana berdasarkan kenyataan media ini beliau mengatakan bahawa secara terbuka, beliau mengambil sikap berjiwa besar dan matang dan kolektif dalam kolektif politik untuk mencadangkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri atas kerangka bahawa Perikatan Nasional memiliki jumlah kerusi kedua tertinggi dalam Dewan Rakyat selepas Pakatan Harapan. Ini bermakna salah seorang daripada MP dalam Barisan Nasional ada 30. Salah seorang daripada MP-nya sudah pun menyatakan untuk kesediaan untuk menyokong kerajaan yang sedang diwujudkan, gabungan yang sedang diwujudkan oleh Perikatan Nasional. Jadi ini adalah antara perkara yang kita masih lagi cuba tunggu, apakah kemungkinannya, dan sekiranya ini adalah satu daripada 30. Adakah mereka juga akan membuat kenyataan seperti ini satu sampai 30 kenyataan, ataupun adakah Barisan Nasional akan membuat kenyataan secara en bloc. Dan saya percaya mesyuarat juga diadakan pada MT juga diadakan, mesyuarat MT diadakan tadi. Keputusan mungkin akan dicapai tapi kita tidak tahu. Yang pasti kita ada menempatkan wartawan kami di seluruh ataupun di semua tempat-tempat yang penting bagi mendapatkan perkembangan terkini, dan kami akan kongsi
kongsikan kepada anda. Sejurus sahaja kami mendapatkan perkembangan itu. Namun kalau tidak silap saya, pada ketika ini bersama kita bersama Google Meet Datuk Dr. Jenery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara MPN. Assalamualaikum Dr. Jenery. Waalaikumsalam, Jasmine. Baiklah Dr. Jenery, panas sungguh situasi pada ketika ini. Orang kata ngam-ngam kita telefon Dr. Jenery. Kenyataan media daripada GPS pun masuk menyatakan bagaimana blok yang mereka persetujui pada ketika ini. Kalau saya boleh recap semula, adalah PN, BN, GPS dan GRS. Pandangan pertama sekali Dr. Jenery melihat kepada kenyataan media yang dikeluarkan Tan Sri Abang Johari Tun Openg ini. Itu bukan sesuatu yang mengejutkan bagi saya secara peribadi selepas mengamati sebelum dan selepas PRU ke-15. Yang pertama, itu satu keputusan dan tindakan yang boleh dijangka mengingat bahawa sebelum ini apabila langkah Sheraton menyebabkan Pakatan Harapan tumbang, maka GPS telah pun mengambil keputusan untuk tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Walaupun ada rayuan daripada DAP untuk melupai sengketa lama. Itu yang pertama. Yang kedua ialah GPS telah pun bekerjasama dengan Perikatan Nasional, ada di dalamnya Barisan Nasional, BN, Bersatu dan juga PAS. Jadi kerjasama itu telah pun berwujud sebelum berlakunya Parlimen itu dibubarkan. Jadi saya fikir dua faktor itu dan ditambah lagi dengan kenyataan yang dibuat oleh Ketua Menteri Sabah awal pagi tadi bahawa akan wujud blok dari Borneo terdiri daripada GRS dan juga ada GPS. Maka saya percaya bahawa kedua-dua blok dari Sabah ini, dari GRS dan juga GPS, lebih selesa sebenarnya untuk bekerjasama dengan PN yang diterajui oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Dan yang menjadi persoalan penting mengapa GPS bersedia untuk bekerjasama itu dengan PN adalah kerana kewujudan adanya DAP di dalam Pakatan Harapan itu. Kalau DAP tidak ada dalam Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersedia untuk mengambil tindakan drastik. Barangkali tidak ada masalah untuk GPS bekerjasama, menjalinkan kerjasama, menyokong kuat Pakatan Harapan. Tapi dalam keadaan sekarang, inilah pendirian ataupun satu keputusan yang terbaik bukan saja untuk GPS tapi juga untuk Sabah dan Sarawak. Datuk, saya nak tanyakan sedikit mengenai perincian antara keputusan-keputusan yang GPS sebagai syarat, keputusan-keputusan yang GPS ambil sebagai syarat untuk pembentukan coalition. Antaranya adalah isu ataupun perkara C, iaitu autonomi dari segi perancangan pembangunan pendidikan dan kesihatan. Ini memang jelas diletakkan di sini dan saya akan tanya perkara ini secara lanjut. Tapi sebelum itu, saya nak tanyakan juga pendapat Dr. Jenery sebagai seorang penganalisis politik yang banyak mengkaji hal-hal berkaitan politik negara ini. Satu perkara je, adakah ini dead end untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan dalam misi untuk bentuk coalition melepasi 112? Apa dia tadi? Adakah ini adalah jalan mati adakah ini bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim tiada ruang untuk membentuk kerajaan dengan simple majority? Datuk Seri Anwar Ibrahim, malam tadi, awal pagi tadi saya ada buat satu kenyataan bahawa ini sebenarnya berakhirnya impian Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri susulan pernyataan yang dibuat oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Jadi tawaran paling penting bagi Sabah dan Sarawak saya percaya ialah bukan saja autonomi untuk pendidikan dan juga kesihatan, tapi jauh lebih penting saya fikir ialah tuntutan yang belum lagi terlerai, belum dipenuhi oleh Kerajaan Persekutuan. Dan dalam konteks ini saya percaya bahawa disebabkan oleh begitu banyak majlis dan juga jawatan kuasa yang telah cuba untuk selesaikan isu berkaitan dengan MN63, maka GPS saya percaya ingin memastikan perkara itu tidak terbantut. Jadi itulah sebabnya mengapa mereka mengambil keputusan untuk menyokong PN. Selain daripada itu, saya juga percaya bahawa antara tuntutan-tuntutan lain yang pasti akan diberi ataupun dinegosiasi, diundingi
oleh GPS ialah bagaimana peruntukan besar untuk Sabah dan GPS juga GRS peruntukan untuk Sabah dan Sarawak. Dan selain daripada 40% cukai atau sekitar 50% cukai dikutip dari Sarawak dan Sabah itu harus diserahkan kepada kedua-dua wilayah ini. Dan saya fikir kalau semua tawaran ini termasuk juga jawatan timbalan Perdana Menteri dan jawatan-jawatan penting yang lain diserah kepada Sarawak dan Sabah. Saya yakin inilah muktamadnya, tuntasnya perundingan antara kedua-dua pihak dari Sabah, Sarawak dan Perikatan Nasional. Datuk, bercakap mengenai tawaran-tawaran itu, tadi Rakan Setugas Fauzi Zain juga mengirimkan soalan yang sudah pun dijawab oleh Datuk Dr. Jeneri mengenai tawaran yang diberikan melihat kepada perjanjian yang dikeluarkan ini di mana PN, BN, GPS dan GRS. Bagaimanapun pada sebelum ini tuntutan-tuntutan seperti Perjanjian Malaysia 1963 sudah pun mula diletakkan sebagai syarat dan sebagainya, tetapi masih, kalau saya boleh cakap, menemui jalan buntu ataupun ruang untuk menyelesaikan isu itu agak lambat. Jadi bagaimana GPS melihat ini adalah satu langkah kanan untuk mempercepatkan benda yang sudah pun sebelum ini cuba dilakukan, tetapi saya tidak kata tidak berjaya, tetapi lambat. Kita harus akui, saya juga diingatkan bahawa sebenarnya melalui pelbagai majlis dan jawatankuasa yang telah diwujudkan, 17 perkara telah pun diselesaikan. Ketua Menteri Premier Sarawak menekankan ada beberapa perkara lagi yang belum diselesaikan, dan saya percaya dengan fahaman yang ada, perundingan yang telah pun berjalan dengan baik sebelum ini, maka tidak ada sebab untuk Perikatan Nasional kerajaan baru ini menunaikannya. Jadi yang paling penting ini adalah komitmen political will di pihak Kuala Lumpur atau Putrajaya nanti untuk pastikan tuntutan Sabah dan Sarawak ini kita harus selesaikan isu MA63 ini secara tuntas, secara muktamad, kerana ini sebenarnya isu duri dalam daging. Kita tak boleh selama-lamanya berlega dan terjerut oleh isu MA63 ini. Kalau tidak, saya fikir ini akan menjadi masalah untuk Sabah, Sarawak dan Malaysia bergerak ke hadapan. Jadi selepas selesainya secara muktamad isu berkaitan MA63, baru kita dapat tumpukan pada Malaysia baru yang lebih hebat lagi. Jadi kalau tidak, akan wujud perasaan tidak puas hati, ketegangan yang berlaku, yang kemudiannya akan menimbulkan masalah hubungan Kuala Lumpur, Kuching dan hubungan Kuala Lumpur, Kota Kinabalu. Jadi itu jalan terbaik. Jadi harus ada komitmen di pihak Perdana Menteri yang baru dengan kerjasama Ketua Menteri dari Sabah dan Premier dari Sarawak untuk selesaikannya. Harus ada komitmen. Komitmen tu ternyata penting kerana yang pasti, saya pasti orang di Sabah, rakyat di Sabah dan Sarawak mahukan sesuatu daripada perjanjian ini, kerana mereka juga memegang, orang kata, pertaruhan yang tinggi apabila GPS dan GRS mempunyai keputusan pada semalam. Kalau kita tahu GPS 22, GRS 6, itu sahaja sudah membentuk 28 kerusi untuk coalition ini, ya Dr. Jeneri. Tetapi apa pula dengan isu-isu bread and butter, contohnya apabila dikatakan menawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Sebelum ini Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkali-kali menyebutkan jika jawatan ini diberikan, tidak mahu hanya ia adalah kosmetik sahaja. Kerana kita tahu tawaran itu atau betul ada jawatan itu mesti ada weightnya, Dr. Jeneri. Betul. Tidak ada gunanya jawatan yang TPM yang hanya sebagai boneka, yang kosmetik, yang tiada kuasa. Jadi jauh lebih penting saya fikir adalah jawatan kuasa TPM itu nanti, jawatan TPM itu nanti harus diberi juga seiring dengannya ke kementerian ataupun jawatan penting berkaitan dengan kementerian penting yang bersangkutan secara langsung dengan Sabah dan Sarawak. Jadi hal-hal berkaitan dengan Sabah Sarawak itu harus diletak di bawah kementerian yang akan dipikul oleh TPM. Yang kedua ialah kementerian paling penting, misalnya sebagai contoh ialah Kementerian Kerja Raya. Jadi jawatan Menteri Kerja Raya ataupun Menteri Pendidikan ataupun Menteri Luar Bandar, saya fikir adalah hal jawatan yang paling sesuai untuk diserahkan kepada TPM. Walaupun kemungkinan TPM itu mungkin satu dari Sabah dan Sarawak. Kerana kelihatannya yang paling sesuai untuk diberi jawatan itu sekarang ialah GPS. Kerana GPS mempunyai jumlah kerusi 22 berbanding dengan GRS ada 6 saja. Jadi saya percaya bahawa ini akan dipertimbangkan secara serius. Kalau PN hendak menambat hati
penduduk di Sarawak dan juga di Sabah dan juga mendapat sokongan yang kuat daripada GPS. Okey, Datuk, kita nak minta Datuk tunggu sebentar kerana apa? Kita nak mainkan semula kenyataan media, ya, kenyataan yang dibacakan oleh Premier Sarawak yang beliau bacakan sebentar tadi berhubung dengan gabungan ini, keputusan untuk GPS untuk bentuk coalition ni. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan kenyataan ini. Kita semua sedia maklum bahawa tiada sesebuah parti mempunyai majoriti mudah bagi membentuk kerajaan setelah selesai PRU 15 semalam. Dunia dan negara kita bakal berhadapan dengan cabaran krisis ekonomi sekarang dan keadaannya dijangka akan menjadi lebih genting pada tahun hadapan. Demi untuk memastikan kesejahteraan rakyat terjamin dan ekonomi negara kita terpelihara, maka sebuah kerajaan yang stabil dan kuat haruslah dibentuk dengan kadar yang segera. Dengan itu, GPS telah mengambil keputusan dan tindakan tersebut di bawah demi untuk mengukuh dan menstabilkan negara dan kesejahteraan rakyat. 1. Membentuk gabungan coalition BN plus BN, PN plus BN plus GPS plus GRS bagi membentuk kerajaan persekutuan yang stabil dan kukuh demi rakyat berasaskan A. Menegakkan keluhuran Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Sarawak dan kedaulatan undang-undang yang diperuntukkan dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. B. Menegakkan hak kebebasan beragama dan amalan kepelbagaian adat resam dan budaya di Sarawak seperti termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan IGC. C. Otonomi dari segi perancangan pembangunan pendidikan dan kesihatan. D. Perkara-perkara lain yang mempunyai kepentingan Sarawak. Fokus dan tanggungjawab utama kita sekarang haruslah kepada kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat. Itu saja. Okey? Kita akan diberi semua kopi lah. Terima kasih. Okey, itu tadi kenyataan media oleh Premier Sarawak dan kita nak kembali kepada Datuk Dr. Jennery. Kalau dilihat ya tadi perkara-perkara mengenai tuntutan itu disebut dan disebut dengan jelas. Seperti yang doktor katakan tadi, tuntutan-tuntutan ini harus diselesaikan terutama sekali melibatkan MA63 yang menjadi duri dalam daging. Perkara paling awal sekali, perkara paling pokok yang perlu dilakukan oleh kerajaan yang bakal terbentuk nanti seperti mana yang disebutkan oleh Premier, iaitu kerajaan PN, BN, GPS, GRS nanti ialah seperti yang saya boleh recap balik apa yang Datuk cakap, ialah mengenai pelantikan wakil-wakil dari Sabah dan Sarawak ke portfolio yang strategik. Dan saya juga tertarik seperti awal yang saya katakan tadi mengenai permintaan untuk otonomi dari sudut kesihatan dan juga
pendidikan. Dalam konteks ini, saya nak faham dari sudut pelaksanaannya, apakah perkara paling awal sekali yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah ini, kerana tuntutan ini pada hemat saya, pada pandangan saya harus diselesaikan paling awal sekali. Datuk. Ya, mungkin perkara ini ada kaitan dengan bagaimana undang-undang dan pembinaan perlembagaan yang berkaitan. Yang kena kalau tidak mungkin kita susah untuk bergerak ke hadapan, kerana pendidikan dan juga kesihatan ini ada di bawah hak dan kuasa kerajaan persekutuan. Jadi harus ada, seperti saya sebut tadi, harus ada komitmen yang jitu dari segi itu. Dan selain daripada itu, saya fikir saya tertarik dengan perkara kedua tadi, iaitu kebebasan beragama, kepelbagaian kaum dan sebagainya. Ini ada kaitan dengan adanya satu lagi parti yang ada dalam Perikatan Nasional itu, PAS, yang dilihat punya ideologi dan dasar politik yang agak tidak serasi dengan penduduk Sarawak yang punya bilangan kaum yang banyak, sekitar 30, dengan agama yang juga berlainan, dan apatah lagi dengan amalan agama yang di Sarawak yang memberi kebebasan kepada mereka untuk amalkannya. Malah itu sebabnya adanya UNIFOR yang beri peruntukan besar kepada agama-agama lain selain daripada agama Islam. Saya fikir ini ada kaitan dengan adanya PAS di dalam Perikatan Nasional ini, kerana ini saya percaya merupakan antara satu daripada kebimbangan masyarakat di Sabah dan di Sarawak ini. Kerana kalau gaya ataupun pendekatan PAS di Semenanjung itu dari segi agama, sudah tentu ini boleh mencetuskan kebimbangan ataupun kerisauan dalam masyarakat pelbagai budaya, kaum dan juga agama di negeri ini. Saya fikir ini sebabnya mengapa perkara itu diletakkan sebagai antara perkara penting dalam kenyataan khabar yang dikeluarkan oleh Premier Sarawak sebentar tadi. Datuk melihat bagaimana nanti GPS dalam kerajaan yang bakal dibentuk ini akan navigate hubungan dengan PAS nanti. Adakah hubungan ini akan bersifat pemahaman, tetapi adakah juga Datuk bayangkan akan wujud kerjasama? Bagaimana Datuk bayangkan kerjasama yang akan wujud antara GPS dan PAS ini? Pertama. Kedua, ini merupakan langkah awal bagi saya. Premier mengatakan ataupun menitik beratkan soal kerukunan ataupun kepelbagaian agama dan juga kepelbagaian budaya di Sarawak ini sebagai konteks di dalam pengumuman tadi ataupun perkara yang di-highlightkan dalam pengumuman tadi. Kerana apa, bagi saya ini adalah orang kata cara naratif ataupun naratif Premier selaku ketua di negeri Sarawak ini, bahawa ini adalah perkara yang sangat penting. Tetapi nanti bagaimana dari sudut pelaksanaannya itu? Apakah kebimbangan utama rakyat di negeri Sarawak melibatkan kerjasama ini, terutama sekali melibatkan kerjasama dengan PAS? Jadi PAS tidak harus memaksakan ideologi ataupun dasar agamanya seperti yang diamalkan di Kelantan, Terengganu atau malah di Kedah untuk dipaksakan kepada Sarawak. Kerana kalau ini dilakukan, maka ini akan menimbulkan masalah bukan saja kepada kerajaan persekutuan yang PAS ada di dalamnya, tapi juga boleh menimbulkan masalah di Sabah dan Sarawak. Kerana ini soal yang amat sensitif. Juga telah pun antara 18 perkara di Sarawak, 20 perkara di Sabah, di bawah 20 perkara, 18 perkara itu yang kalau kita lihat dari awal lagi pengasas pejuang kemerdekaan Malaysia di Sarawak Sabah telah pun sedar akan sensitiviti perkara ini. Jadi saya fikir bahawa PAS perlu menyedari implikasi dan risiko ataupun kesannya terhadap kedudukan Sabah Sarawak di Malaysia kalau mereka paksakannya. Tapi kalau PAS bertindak dan faham dan mengerti dan tidak bersikap terlalu ekstrim, saya kata, tapi bertindak dan mengamalkan dasar yang moderat, yang sederhana, saya fikir ini akan dapat diterima. Tapi PAS juga harus tidak cuba untuk bergerak secara aktif dari segi partinya untuk menyebarkan sayapnya di Sarawak, kerana ini juga akan menimbulkan kerisauan, ketakutan. Kerana saya faham akan perkara ini berdasarkan sentimen di akar umbi, kerana malah dalam media sosial dan WhatsApp, kumpulan WhatsApp
Saya juga ditanya tentang perkara ini tentang kemungkinan PAS memaksakan dirinya. Tapi saya percaya bahawa dengan pendirian tegas oleh Premier Sarawak, beliau tidak akan membenarkan perkara ini berlaku. Dan ini harus difahami oleh Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ya, ini yang Datuk katakan, seperti yang Datuk katakan, ini merupakan perimeter dalam rangka kerjasama itu nanti ya. Kerana kalau kita lihat ya, pada tahun contohnya saya ambil ya, di negara luar di UK umpamanya dengan gabungan kerajaan konservatif dan juga kerajaan Liberal Demokrat, apabila terbentuknya satu coalition dalam dua parti yang berbeza, mereka tubuhkan satu ataupun mereka wujudkan term of reference yang cukup jelas, di mana kerjasama antara dua parti ini dapat bersama-sama bagaimana untuk mewujudkan kerjasama antara dua parti di UK ini untuk memerintah kerajaan, untuk menggerakkan kerajaan. Okey, tapi sebelum itu kita ada breaking news daripada Perikatan Nasional. Kalau kita boleh naikkan grafik ini merupakan kenyataan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau tak salah saya, selaku pengerusi Perikatan Nasional, dan antara yang dikatakan di dalam ini bahawa sebagai pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkatakan bahawa beliau berkeyakinan bahawa akan memperoleh bilangan sokongan yang mencukupi daripada ahli-ahli Dewan Rakyat untuk membolehkan beliau dilantik oleh Kebadulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai PM ke-10 seperti mana yang dikendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Dan terdahulu beliau juga menyatakan bahawa beliau sudah melaporkan kepada MT Majlis Tertinggi Perikatan Nasional bahawa beliau sudah pun mengadakan pertemuan dengan Tan Sri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg, pengerusi GPS pada sebelah pagi berhubung pembentukan Kerajaan Persekutuan selepas PRU 15. Jadi nampaknya semakin jelaslah ya, orang kata kenyataan-kenyataan dan pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh ketua-ketua parti bagi kita mendapatkan penjelasan, kita mendapatkan clarity dari sudut hang parlimen ini. Dan saya rasakan dengan orang kata kemajuan seperti ini, kita tidak akan mengalami hang parlimen dalam keadaan yang lama. Pada pendapat Datuk tadi saya katakan mengenai term of reference di kalangan di kalangan parti-parti coalition. Jadi dalam bentuk term of reference ini maksudnya Min, Dr. Jenery, sekejap ya. Saya baru saja dapat sedikit perkembangan daripada lokasi selepas sahaja sidang media yang dilakukan bersama Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Ditanyakan terus terang bagaimana soalan siapa TPM yang akan ditawarkan. Kita nak cakap mengenai talent-talent yang ada ataupun sosok-sosok yang boleh diketengahkan, kerana jawapan Tan Sri Abang Johari Tun Openg sudah tentunya nanti ataupun tunggu dulu. Dr. Jenery, apa pandangan Dr. Jenery? Baik, memang itu persoalan yang mungkin untuk ketika ini beliau tidak mau jawab. Tetapi saya percaya rakyat di Sarawak tahu siapa mereka ini. Sama ada Setiausaha Agong GPS ataupun ahli Parlimen Putrajaya, iaitu Datuk Sri Alexander Nantaligi ataupun Datuk Sri Fadilah Yusof. Jadi ini saya fikir antara pertimbangannya, tapi saya fikir berdasarkan apa yang telah berlaku di bawah Perikatan Nasional sebelum ini, Datuk Sri Fadilah Yusof telah pun dilantik sebagai Menteri Kanan di peringkat persekutuan menjawat jawatan penting, Menteri Kerja Raya. Saya percaya dengan kewibawaan, keupayaan, integriti, komitmen kerja keras beliau dan prestasi yang begitu cemerlang ketika beliau terajui jawatan itu, Kementerian berkenaan di Kuala Lumpur, saya percaya bahawa beliau antara tokoh yang dapat ditampilkan dan ini merupakan satu harapan. Dan pada waktu yang sama, kita tidak boleh rafikan juga Datuk Sri Alexander Nantaligi juga adalah salah satu nama yang potensi, mengingat bahawa ini akan dapat dilihat sebagai satu prinsip ataupun dasar inklusif keterangkuman dari segi politik Sarawak. Okay. Baiklah Dr. Jenery, sudah tentu Dr. Jenery akan memberikan pelbagai ulasan lain bersama rakan-rakan tugas saya yang lain pada masa yang lain, kerana ini adalah satu perbincangan yang perlu kita fahami bagi memastikan juga, kerana Astro Awani ingin memastikan rakyat-rakyat di Sabah dan Sarawak juga mempunyai say, orang kata, ataupun pandangan mereka didengari di peringkat persekutuan. Terima kasih banyak Datuk Dr. Jenery Amir kerana sudi bersama saya dan Syafizan. Baiklah, kita akan berehat seketika. AK? Apabila kita kembali nanti kita akan berlintas
langsung dengan rakan tugas Hadi yang kini berada di Perlis bagi meninjau keadaan di sana selepas kita dapat keputusan, terutama sekali keputusan DUN yang nampak sekali memihak kepada Perikatan Nasional. Kita jumpa lagi.